Kembali kita di Malaysia membawakan Dato' Nash untuk berkongsi lagu-lagu tentang jiwanya, tentang kehidupannya. Baik, ramai yang tahu baru-baru ini tular juga tak lama dulu tentang Dato' ada visi untuk anak untuk menjadi seorang pemain bola yang hebat. Sanggup dihantar ke Sepanyol. Macam mana boleh merancang sampai ke tahap itu? Bagi saya, kalau kita ada dapat melihat daripada kecil kecenderungan anak itu apa yang dia cenderung, kita sebagai parent, kita sebagai ibu bapa ni kita kena bagi support kepada dia lah. Janganlah dia sekat. Cuma saya sekat anak saya yang lelaki Muhammad Syamir. Dia memang pemain rugby. Saya bukan kata sekat dia main rugby macam mana, sebab dia main rugby ni, tapi dia cakap ke saya, "Papa, rugby ni is a gentleman game." Kata, "Papa tak tahu kan." Saya cakap ada, "Kalau awak main bola, Papa suka." Sebab apa? Rugby ni bukan kita punya budaya dalam negara kita Malaysia lah, saya rasa. Minta maaf lah orang rugby, saya cakap macam ni kan. Ini saya cakap untuk pada anak saya. Sebab bau dia dah sengit sebelah, dia pergi scrum benda macam tu apa semua, saya nampak macam kasar, tapi sebenarnya tak kasar. Tapi oleh kerana penonton ataupun peminat rugby itu tak berapa kalau kita nak bandingkan dengan bola sepak dan juga badminton. Tapi kalau kita bukan nak cari glamour, tapi cari kesungguhan bakat yang awak ada sebenarnya. Tapi macam Anik, saya nampak dia pergi kepada bola sepak. Jadi bola sepak, alhamdulillah, bila kata dia berusaha untuk meneruskan, tapi usaha yang sebenar-benarnya ialah untuk dia pergi sampai ke tahap Spain ni ialah mak dia lah. Jadi mak dia memang memberikan katakan tumpuan 100% kepada Anik untuk dia terus melangkah kaki dia ke Spain. Dan sekarang ni alhamdulillah dia pun bersama dengan klub Malaga dan dia masih lagi di Spain sekarang ni. Jadi saya harap dan saya hanya berdoa je lah, bulan puasa kita buat video call. Baru-baru ni Muhammad Syamir Nasha dinikahkan baru-baru ni, jadi dia buat video call, on call, dia menangis-nangis lah utama kan, jauh kan, kesian kat dia juga. Tapi Bapa mendoakan agar Anik dapat membawa kejayaan apabila balik ke negara Malaysia. Usaha daripada seorang bapa untuk melihat bintang bersinar InsyaAllah di Malaga. Okey, Dato', anak-anak tak ada ke yang menjadi selebriti, penyanyi, pelakon? Sejujurnya anak saya dia boleh menyanyi lah. Tiga orang, empat orang ni. Anik je tak berapa. Yang 3 orang ni memang dia boleh nyanyi. Anik ni dia macam malu-malu, dia sangat malu. Even kalau dia main bola pun, kalau dia nak selitkan nama saya pun dia rasa macam mungkin dia tertekan sangat kan, macam itulah. Tapi anak saya yang 3 orang ni memang semua boleh nyanyi, tapi saya tak kasih dia menyanyi. Tak ikut jejak langkah. Nyanyi kat rumah boleh. Tapi nyanyi untuk nak jadi selebriti tak ada. Sebab selebriti ni kita kena ada ketahanan diri kita. Kita kena tahu bagaimana untuk kita nak mentadbirkan diri kita sebagai seorang selebriti. Selebriti ni adalah tanggungjawab. Jadi kalau kita tak cukup dengan tanggungjawab, maka kita janganlah untuk nak terjadi baik kita buat manfaatkan benda yang lebih baik lagi. Macam itulah. Sebab dalam industri ni kan ada turun naiknya. Pastinya sebagai seorang bapa yang dah berada dalam industri, dah faham bagaimana situasi. Ya. Kalau kita usaha dengan cara yang dengan cara yang betul dan cara kita sungguh-sungguh, saya yakin kita boleh. Tetapi kita takut macam dari segi nyanyian ni, you kena letak 100%, 100% untuk buat tumpuan. Sebab kita ni bernyanyi ataupun kita ni share untuk peminat dan masyarakat yang ada. Kalau kita setakat nyanyi celuk-celuk macam tu, kita rasa lebih baik kita buat kerja lain lah. Macam itulah bagi saya. Tapi anak saya alhamdulillah, dia bagus, dia boleh nyanyi. Tapi saya tak galakkan dia untuk jadi selebriti. Baik, kita berbincang tentang lagu Berantu Dato' lah. Lagu yang pernah dijulung sebagai Anugerah Juara Lagu tahun 92. 92. Jadi macam mana lagu tu memberi tuah, membawa nama ke peringkat lebih tinggi? Masa tu beraksi solo kan? Betul. Lagu pun impak lah sampai, saya ingat masa tu saya darjah 4. Subhanallah. Jadi orang berkata lah, saya dengar di radio, baca semua pasal lagu itu tentang isteri yang tersentuh ya. Macam mana luahan itu betul-betul menjadi fenomena gitu. Okey, lagu ni saya rasa bila timbulnya lagu ni, maka ramailah masyarakat di dalam negara kita, khususnya mereka-mereka yang dah kahwin dan terutamanya isteri-isteri yang datang berjumpa dengan saya, meluahkan perasaan, macam mana you dapat lirik lagu ni, macam mana cerita lagu ni.
Dan lagu ni pun termasuklah dalam kisah kakak saya. Okey. Jadi apabila saya terjemahkan lagu ni, saya nampak memang ramailah, patutlah Kementerian Wanita tu ada dalam negara kita ni kan. Membela hak isteri dan wanita. Bukan apa, kerana suami itu dia menduakan isteri, lepas tu tidak memberitahu, tidak langsung ada layanan di rumah kan, kepada isteri dan sebagainya, dan ada hubungan intim dengan orang lain. Jadi isteri rasa tertekan. Tetapi bila dia tengok yang luar ni adalah orang yang memberikan kata orang tu tidak memberikan faedah kepada diri dia. Sebenarnya isteri di rumah lah yang betul-betul ada anak, ada makan minum, ada jaga pakaian dan sebagainya. Maknanya isteri di rumah tu adalah lebih baik daripada rakan ataupun intim di luar. Macam itulah. Isteri di rumah tu adalah permata berbanding kaca di luar. Iya, lebih kurang macam itulah. Tapi kalau ada mereka yang nak beristeri lebih daripada satu, tak ada masalah. Betul. Benda ni. Tapi kena cara betul dan kena cara yang sejujurnya lah. Betul. Apa salahnya kan? Adil, bertanggungjawab. Iya, betul lah. Apa ni, Datuk ada niat untuk rakam semula lagu tu, versi terbaru? Dengan lain ya, insya-Allah mungkin pada ketika itu saya nyanyi memang sangat tinggi nadanya, dan mungkin dah umur 62 tahun ni saya akan turunkan sikit key dia dan cara versi yang cara baru, insya-Allah mungkin saya boleh buat. Ni masa awal 30-an kan ni? Yang ni umur saya 30 lebih tahun lah. Okey. 30 awal 30. Ini tahun 1992. Saya masih lagi 3 tahun masa ni. Ya. Bila awak cakap macam tu macam saya seram, saya dah tua dah. Adalah. Jadi Datuk, alah-alah kita dah cakap pasal lagu ni. Datuk, belanjalah sikit untuk version yang 2021. lagu ni kategori lagu susah ke? Susah. Sebab lagu ni dia ada 4 oktav yang you kena pergi. Okey. Yang pertama, Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Engkau isteri yang kusanjungi, lambang semangat cinta dunia. Pasti engkau terkenangkan peristiwa semalam saat ku menggadaikan cinta pada Una dan Duri asmara. Entah di mana akal fikiran hingga sesat di jalan yang terang. Ini suratan yang diberikan menguji kekuatan jiwa. Waktu engkau ku lupakan dalam kemarau cinta, betapa hatimu rela demi melihatku bahagia. Kau menahan segala siksa di hati, hanya berdoa mengharapkan aku kan pulang agar terang cahaya. Ku yang hanyut di arus dosa, di laut ribut melanda dan berenang ke pelabuhan kasih sayang sebenar. Sedihnya. Magical. Kan? Fazil Marzuki dan Bob Lokman, betul lah? Benar, Fazil Marzuki. Sebab lagu ni berusia lebih 30 tahun dah. Sezaman dengan Kekasih Awal dan Akhir, Mada Berhela. Betul, masa tu sama saya dalam Kekasih dan Awal dan Akhir, Mada Berhela, Pak Pandey. Betul. Arwah Pak Pandey. Fotograf. Fotograf. Siapa ni? Liza. Liza Jaafar. Liza apa kan? Liza lah. Anak pelakon. Liza Aziz. Liza Aziz. Sorry Liza. Sahabat saya sebenarnya. Apa yang penting ingat namanya Liza. Ya. Okey, baik, Aziz Datuk. Jaafar. Itu dia. Datuk tu lah dahsyat penjiwaan.
Lagu tu tak boleh nyanyi biasa-biasa, kena betul-betul ada roh baru nyanyi. Ada, ya, betul. Kena naik share boleh nyanyi ya. Betul. Ibaratnya macam itulah ya. Betul. Betul, dia tak boleh sekadar kita macam nak nyanyi lah, tak jadi Okey, baik Datuk. Mungkin Datuk nak kongsikan sedikit lah kata-kata akhir. Wawasan mungkin rohani Datuk ke apa yang belum lagi tercapai. Baik, yang paling pentingnya kita alhamdulillah kita diberi peluang dan diberikan kata orang tu keindahan hidup sebagai orang yang dah pun berumah tangga. Kalau yang belum kahwin lagi itu mempunyai keluarga dan sudah pastinya kita tidak keseorangan. Kerana Allah memilihkan kita untuk menjadi orang yang sebaik mungkin dalam muka bumi ini, kerana kita akan dihijabkan satu hari kelak. Jadi hendaklah kita memberikan sentuhan kita, kasih sayang kita kepada keluarga, kepada apa yang kita lakukan. Yang paling pentingnya kita kena buat sebaik mungkin untuk kita jadikan orang yang hebat, insan yang hebat di sisi Allah SWT. Itu yang harapan saya lah. Semoga dalam Ramadan ini kita dapat menterjemahkan kita adalah merupakan insan yang terpilih untuk kita dapat laksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Belum tentu tahun depan. Ada syurga di wajah, insya-Allah. Ada syurga di wajahmu. Itu dia perkongsian Datuk Nash yang bermakna sekali ya untuk jiwa, untuk lagu, untuk kehidupan yang bermakna. Moga-moga lebih ramai penulis yang menghasilkan lagu yang betul-betul menikam jiwa dan ada impak kepada kehidupan kita, insya-Allah.